Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni nak borak apa? Ada yang tanya tentang kelas yang saya offer tu lah. Apa beza preppers dengan self-sufficient? Jadi saya kata kelas saya bukan kelas prepper tapi kelas self-sufficient. Okey, beza dia macam ni. Prepper, dia siapkan, dibuat persiapan. Okey, makanan ke apa. Tapi makanan tu, kemungkinan besar dia masih lagi beli. Okay, dia masih lagi beli di pasar ke mana-mana. Contoh kalau dibeli makanan tin tahan 3 tahun. Jadi dia beli, dia simpanlah 3 tahun. Kalau tak ada apa-apa, sebelum tamat tempoh tu, dia keluar, dia makan, ganti dengan yang lain. Okay. Self-sufficient, kita kita simpan makanan, bukan kita tak simpan. Tapi, kita tak bergantung pada pasar raya sekiranya ada apa-apa. Okay. Ataupun masa biasa pun kita tak bergantung. Maknanya, kalau kita nak makan makanan, kalau habis, kalau pasar raya tutup, macam PKP sekarang kan, PKP sekarang, pukul 8 sehingga pukul 8 malam, 8 pagi sehingga 8 malam. Okay. Buka. Okay. Jadi, masa membeli tu, dia dah jadi concentrated, jadi singkat. Bila singkat ni, sebenarnya dia bukan stop penularan wabak. Sebenarnya dia akan meningkatkan lagi risiko. Sebab apa? Sebab sekarang orang ada lesser time untuk beli. Jadi orang akan pergi pada masa ni dan lebih ramai orang yang pergi dalam satu masa. Jadi bila lebih ramai orang pergi, lagi banyak kontak. Lagi boleh menyebabkan penularan. Sepatutnya kalau tak nak ada penularan, tutup terus. Ini pendapat saya lah. Supaya tak ada kontak langsung ataupun panjangkan waktu perniagaan yang jual supply. Okay. Jadi bila panjang, tak adalah orang pergi dalam satu masa yang singkat. 8 malam hingga 8 pagi, 8 pagi hingga 8 malam, okey. Sekarang tak ada. Okay. Sebab ada penularan, buka 24 jam. Senang cerita. Jadi siapa yang tak nak pergi dekat orang ramai, dia pergi tengah malam, dia pergi subuh, dia pergi awal pagi. Jadi jumlah orang yang pergi tu tersebar lah. Okay. Ecer, jadi kurang lah. Jadi lesser context. Tapi jangan buka kedai makan pula 24 jam. Nanti orang pergi lepak. Okay. Walaupun kata tak boleh buka, tak boleh masuk kedai, kadang-kadang ada juga yang bolos. Okay. Tapi kedai supply, pada pendapat saya lah, okay, dia patut panjangkan masa supaya yang pergi tu dia tak pack, dia tak pack. Okey, itu pendapat peribadi. Okey, sekarang katalah saya self-sufficient. Okey, self-sufficient maknanya bila kena macam ni, saya tak akan pergi ke kedai supply. Sebab apa? Sebab terlalu ramai orang. Okey, sebab masa tu dah jadi singkat. Okey, masa untuk beli. Jadi apa yang saya buat? Saya guna apa yang ada. Okay. Saya guna apa yang ada. Contoh dia macam ni. Kalau kebiasaannya dekat taman, dekat rumah, dia tanam pokok yang tak ada guna kan. Orang bandaran tanam pokok yang tak ada guna. Tak ada buah. Okay. Daun je luluh. Tapi eloklah berteduh kan. Kemudian bagi oksigen. Okay. Tapi kalau kita tanam pokok yang ada guna. Walaupun kita tak makan masa tu. Ataupun kita tak guna masa tu. Okay. Contoh, kalau saya tanam pokok yang daun dia boleh makan. Pokok saka tapi daun dia boleh makan. Contoh, pokok peri pantai. Okay. Lagi, pokok kacang turi. Pokok moringa. Okay. Jadi, bila macam ni, okay, kata sekarang saya putus makanan. Okay. Berlaku sekatan, okay, lockdown ke apa, tak ada makanan. Okay. Jadi saya tak perlu pergi ke pasar untuk beli sayur. Maksud semua orang nak pergi ni. Okay. Apa yang saya buat? Saya pergi je dekat pokok saya, petik je daun dia. Okay. Mulberry ke, okay, petik je daun dia, guna sebagai sayur. Okay. Jadi tak putus makanan. Okay. Tapi jangan pula tanam pokok buah-buahan. Okay. Sebab pokok buah-buahan
dia tak supply, dia tak ada bekalan sepanjang masa. Contoh kalau kita tanam pokok anggur, okey. Anggur tak buah sepanjang masa. Jadi kalau kita lapar, ada masa dia tak ada. Tapi daun anggur boleh dimakan. Jadi bolehlah kalau tanam anggur. Jadi orang tengok macam kita bukan yang prepare lah. Kita bukan self sufficient, tapi sebenarnya self sufficient. Contoh, kalau kita tanam mulberry kan, ada buah sekali-sekala makan. Tapi daun dia kita boleh buat sayur. Kalau ada orang kata, pokok kelapa pun boleh, dia self-sufficient. Batang dia boleh buat apa? Boleh buat bangunan, daun dia boleh buat tu, boleh buat ni, umbuk dia boleh makan. Itu betul. Tapi kalau kita tanam kelapa, kita ambil buah je. Kalau kita nak ambil umbuk, kita tebang pokok, lepas tu, tak ada lah. Tak ada. Cuma kita boleh ambil buah masa tu. Masa tu. Daun dia boleh makan? Tak boleh. Kalau kita habis sayur, kita nak ambil batang tiang dia buat titi? Tak juga. Jadi benda tu tak boleh. Itu idea-idea yang karut. Kalau kita nak self-sufficient, kalau kita nak tanam pokok yang kita boleh makan daun dia. Masa biasa dia nak tumbuh macam biasa, dia nak melia, biarkan dia. Kalau dia terlebih, dah jadi semak, pangkaslah. Bila kita pangkas, pucuk baru keluar. Jadi kalau saya tanam moringa, itu kelo ya. Saya tanam kelo. Kalau saya tak tanam kelo, saya tanam pokok turi. Pokok turi bunga dia cantik kan. Jadi orang nampak macam pokok hiasan. Tapi kita boleh makan. Bunga dia pun kita boleh makan. Kalau pagar tu banyak orang bolos, cucuk aja batang ubi kayu. Buatlah cantik-cantik supaya nampak cantik kan. Tak kalau orang benci pokok, dia tak benci kat rumah kita. Sebab ada orang benci pokok, dia tengok jiran dia tanam pokok, ada juga yang gila macam tu. Jadi kalau ada jiran yang tanam pokok yang tak nampak menyemak pokok yang cantik, tapi kita boleh makan. Okey. Itu satu contoh self-sufficient lah. Jadi dalam kelas ni, saya ajar benda-benda macam tu lah. Bukan saya ajar, kita belajar benda-benda macam ni. Skills yang kita perlu bukan saja masa emergency, tapi masa biasa tanpa kita perlu bergantung pada orang lain. Jadi kalau nak ambil kelas tu, boleh je bagi tahu dekat komen tu, Cikgu Sandar, saya nak masuk kelas ni. Jadi saya akan berilah bila kita start semua all the details. Kalau ini saya nak ingatkanlah, ini bukan kelas prepper ini bukan kelas prepper tapi kelas self sufficient. Dia berbeza Jadi kalau ambil kelas prepper kat mana-mana, boleh ambil, tak ada masalah, tu masing-masing punya pilihan. Tapi kalau dah ambil kelas prepper, kata Cikgu Sandar, saya dah ambil kelas prepper. Kalau saya ambil yang kelas self-sufficient ni, adakah dia overlapping? Sebenarnya taklah. Sebab dia, skop dia adalah berbeza. Itu dia kita borak hari ni. Apa perbezaan antara prepper dengan self-sufficient. Tips yang nombor 1, tanam pokok. Pokok tu, daun dia kita boleh makan sebagai sayur. Contoh, pokok mulberry, pokok turi, pokok moringa. Okey.